Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, berbagai-bagai nikmat Allah, terutama nikmat hidup yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka kita benar-benar rasakan hidup itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Fahamna Sulaiman kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Seperti biasa, kita merasakan bahawa hidup kita ini ada hak Allah Subhanahu wa taala dan kita menanggung rahsia Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahsia Allah Subhanahu wa taala yang ada, iaitu sifatnya. Jadi kita tidak memiliki apa kosongkan, benar-benar kosongkan. Kita hilangkan segala perasaan apa saja pun selain Allah Subhanahu wa taala. Kita kecapi nikmat yang benar-benar, iaitu keberadaan dengan Allah, dan kita uruskan dalam diri kita supaya kita ni sentiasa bahagia dengan Allah. Bahagia. Bila ada kedirian kita, kita tak bahagia. Kita ajar diri kita. Ajar diri kita. Apa pun kita nak dapat nikmat yang selain daripada anugerah-anugerah yang di sisi Allah, iaitu Allah tadi. Selain daripada nikmat-nikmat yang lain Allah bagi tu, maknanya kita pulangkan balik. Maknanya kalau nikmat tu, durian tu sedap, kita pulangkan balik. Yang memberi rasa durian tu sedap tu lebih sedap lagi. Mana durian tu sedap, yang bagi rasa durian tu siapa? Yang ciptakan. Ciptakan tadi kita lebih rasa syok, lebih rasa berbahagia. Mana lebih rasa daripada kemanisan tu tadi, kelazatan tu tadi, durian tu tadi, yang menganugerahkan kepada kita lazat tu tadi, dia lebih rasa. Tukarkan. Tadi tinggal makan tadi, sedap dah. Waktu bila sedap tu tadi? Waktu bila yang kita bila makan tu rasa sedap betul. Kita makan kat dulang ramai-ramai tadi kan. Waktu bila rasa sedap tu betul-betul. Kita pun tak tahu sebab apa? Bila kita makan, kita tak menghargai, mensyukuri nikmat Allah. Cuba kita sebelum makan tu, kita nasi dah depan kita, cuba kita beras ni tadi nak jadi berapa bulan Allah jadi. Lepas tu ada ragi rendang tadi, rendang ayam tadi. Ayam ni nak besar tu 4-5 bulan juga. Allah nak proses jadi besarkan dia kan. Lepas tu dalam tu ada santan daripada kelapa Allah jadikan. Jadi kalau kita kupaskan, banyak semua tu daripada Allah, baru kita bila makan tu kita terasa nikmat. Tapi kalau kita tak pecahkan dia, kita terus je makan, kita tak rasa kenikmatan dia tadi. Kita tak hargai sebab kita dah biasa. Malahan nanti kita kata kalau rendang, kalau ada masak lemak, gulai ni macam-macam kita fikirkan. Sebab kita tak hargai. Cuba kita hargai. Berapa bulan nak jadi beras? 6 bulan, 5 bulan. Tu. Mana ada sebulan? Ada, tak boleh. Tak ada. Paling pun 3 bulan lah. Kalau cepat pun 4 bulan. Itu pun nasib. Jadi kalau kita pandang begitu, Allah buat tu tadi, ciptakan tadi dengan masa-masa tertentu tadi. Baru kita hargai, ya Allah. Betul. Allah bagi kita pula dah siap masak depan mata dah. Kita tak hargai ke? Jadi kita hargai bila kita makan tu baru terasa enak tu tadi.
Kita merasai betul. Ada orang makan nasi dengan kuah aja, lauk tak ada, kicap. Tapi dia hargai. Dia kata ada orang lagi satu hari nak makan nasi pun susah, makan ubi kayu je zaman Jepun dulu. Ubi kayu. Yalah memanglah sedap, tapi kalau Ipan makan hari-hari ubi kayu boleh? Yalah tu. Nanti siapkan dia atau ubi kayu hari-hari bagi dia. Yalah. InsyaAllah apa nanti kan berungut nanti. Jangan. Maknanya kita bukan tak Allah tak bagi kita kecapi nikmat yang Allah bagi kat dunia. Tapi kita kena pandai terima kasih. Allah bukan nak bidak balas. Kita terima kasih Allah bagi tambah lagi. Tu punya baik, sangat baik Allah. Dan Allah tu sangat-sangat sabru. Sabru tu apa maknanya? Sifat Allah tu Asmaul Husna dia, nama dia sabru. Sifat dia sabar. Macam mana sabar Allah? Pernah tak siapa dapat ceritakan kesabaran Allah? Macam mana? Kesabaran Allah macam mana? Waalaikumsalam. Macam mana Mak J? Depan sikit. Macam mana kesabaran Allah SWT? Tak ada siapa-siapa boleh menandingi kesabaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tu pun nak berapa juga, nak buang masa juga. Duduk elok. Jadi kesabaran Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sesiapa yang dapat menandingi kesabaran Allah. Salah satu dia apa kesabaran Allah? Salah satu dia apa? Betul. Lagi? Kesabaran Allah adalah Allah memberikan kepada kita hidup, nikmat, tapi kita tukarkan nikmat tu kepada lalai kepada Allah, merasa ada di diri. Tu. Kita tak bersyukur. Jadi kita kena bersyukur kepada Allah. Jadi Allah banyak, Bani Adam, wahai anak-anak Adam, Allah Ta'ala kata, aku bagi nikmat macam-macam, tapi kamu dusta. Allah Ta'ala kata. Engkar. Lepas tu bila tak dapat sesuatu, kita macam memprotes, tak puas hati dengan kehidupan kita. Padahal Allah buat tu semua sebab dia sayang hamba dia. Tapi kita hina Allah Ta'ala, kita kata Allah Ta'ala tak adil lah. Tapi Allah tetap sabar. Macam mana sabar Allah? Allah tetap bagi pemurah, bagi makan, bagi minum, bagi kita tambahan lagi hidup. Bagi rezeki. Macam-macam rezeki dia bagi. Kalau kita 3 kali je kita tolong orang tu, dia berpaling pada kita tak nak bagi dah. Stop. Allah berjalan terus. Dia pemurah kan. Lepas tu dia sabar. Dia pemurah, dia bagi tu, kita balas dengan tak elok ke, tak syukur ke, dia bagi terus. Lepas tu dia nasihatkan kita, dia bagi cara-cara, dia buat perumpamaan. Dia sayangkan kita supaya kembali pada dia. Tapi kita tak puas hati lagi, tunjuk tak puas hati lah. Lepas tu minta pula ganjaran lagi. Padahal yang dibagi tu kita tak bersyukur. Jadi sabar tak Allah Ta'ala. Dia yang jadikan kita. Kita semua ni dia yang jadi. Kan? Lepas tu kita engkar pada dia. Padahal dulu dah janji. Di alam roh dulu. Kaulah Tuhanku, memang aku akan taat. Ya Allah, jangan. Tapi bila dia masuk dalam tubuh jasad, kita dah lupa janji kita. Malahan ada yang tak sedar. Kita ada berjanji ke dulu alam roh? Mana ada? Ada yang masih lagi tak percaya, was-was. Kalau kita dulu di alam roh, kita dah berjanji. Bila masuk roh tu ke dalam badan kita dah tengok macam-macam. Hawa nafsu kita dah mula bercampur aduk, lawamah, amarah. Jadi bercampur benda tu. Ada baik, ada tak baik. Jadi bercampur lama-lama. Lebih banyak tak baik. Itulah maknanya. Maka itulah jalan dia. Bila kita dapat mengenal diri, mengenal Allah, maka kita sendiri akan cepat datang kesedaran tu cepat.
Memang itu ya jalan dia. Kalau tidak sama lain kita tak kenal Allah. Tujuan kita hidup pun banyak manusia sekarang ni, pengakhir zaman ni, ala tujuan hidup kita sebenar pun dia tak tahu. Dia ingat tadi kita hidup ni makna kita boleh minta macam-macam pada Allah. Kita minta tu minta ni. Kita buat sesuatu ni, hantar ganjaran ni, kita beramal ni, kita nak balasan ni. Itu makna belum tahu rahsia hidup sebenar tu. Hidup sebenar kita tak lain. Kita ni tak ada hidup. Jadi hidup tu kepunyaan Allah. Jadi dia yang nak susun hidup kita. Masalahnya kita tak tahu. Kita rasa hidup ni kita punyaan kita, jadi kita milik kita. Kita nak tu pun nak milih lain, semua kita nak memiliki. Ada kalau kita dah tahu, cukup hasbunallah wa ni'mal, cukup nikmat kita dengan Allah. Dengan Allah SWT. Mana pun kita ajar diri kita. Yang lain-lain ni tak mau lebih-lebih. Boleh ambil tapi jangan lebih-lebih. Jangan. Sekadarnya je. Tapi yang betul-betul dalam diri kita 24 jam, asyikkan. Kita uruskan diri kita betul-betul supaya kita hanya bahagia dengan Allah dalam diri. Mak je Ifan. Uruskan dalam hidup kita betul-betul rasa bahagia. Tu. Boleh Ifan? Terapkan betul-betul rasa kemanisan kita hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi. Bila kita dah betul-betul kita nakkan kepada Allah, pasti Allah akan bimbing dinasiratal mustaqim. Dia akan tunjukkan betul-betul jalan dia. Allah sendiri yang tunjuk. Bukan ada yang lain siapa-siapa boleh tunjuk. Tadi kita nampak orang ni tunjuk, guru ni tunjuk, sebenarnya itu daripada Allah. Allah susunkan kau jumpa orang ni, guru ni, gini, hadis. Sebab niat kau tadi nakkan kepada Allah. Jalan yang benar. Jalan yang lurus, bukannya lurus. Jalan yang lurus adalah engkau kenal diri, kenal Allah hingga tak ada kedirian kau. Itulah lurus. Itu yang lu sampai kau dah belajar kenal diri, kenal Allah, tak ada binasa diri kau, yang ada hanya Allah. Itulah jalan yang lurus. Jadi engkau sentiasa bersandar pada fatwa kamu kepada Allah. Saif. Masuk. Mariam, masuk. Masuk. Menak, sini nak. Tak apa, biar je masuk. Mariam sini nak. Ifan, kau duduk sini lah, Pan. Kau ni tak payahlah kau ni. Duduk sini, apa cakap? Sini. Astaghfirullah, sini. Jadi itulah maknanya kita punya proses kehidupan kita ni harus proses mengenal diri, mengenal Allah. Kalau kita langkahi, kita terus beramal dulu, kita lupa untuk kenal dia dulu, atau proses kenal diri dulu, kita terus beramal, lebih banyak kerosakan. Sebab kita tak tahu yang kita beramal ni, kita ingat kita maknanya seolah-olah merasakan kita yang punya amal. Sebab kita dah tak kenal diri, tak kenal Allah, kita rasa ini kita punya amal. Tapi bila kita kenal diri, kenal Allah, apa yang kita buat itu semua tajaliat, itu adalah rahmat Allah. Bukan hidup kita ini kepunyaan kita. Tapi apa yang kita buat dalam amalan kita adalah berlandaskan di hak Allah SWT. Tak ada langsung hak kita. Semua hak Allah SWT. Itulah kehidupan kita berlangsung. Kita amalkan dalam kehidupan kita. Adalah setiap detik nafas turun dan naik kita, sentiasa kita landaskan adalah hak dia yang naikkan turun naik nafas kita, dia turunkan, dia berhentikan. Itu maknanya kita sampai halus lagi. Itulah halus lagi. Nafas kita. Itu bukan kita yang sedut, dia yang kudrat dia yang berhenti, dia rasa. Kita merasa itu dia yang bagi rasa hidup aku. Bukan hidup aku, hiduplah dia yang hidup, bukan kita. Jadi bermain rahsia tu tadi, kita bermain. Kita bermain, dia bagikan tadi kepahaman tadi, supaya jangan ada merasa engkau yang angkat nafas kau yang turun, engkau yang merasa, tak. Semuanya kita buat main gitu, relax, tenang. Dia bawa kita nanti berfikiran ke mana pun, kita rasakan dialah yang bawa
jalan fikiran kita ke mana-mana. Jadi tak lain, nanti kita mana pun dia bawa, nama tu lalu dia bawa kita duduk-duduk, tiba-tiba dia bawa lantunan angan-angan kita ke tempat lain. Kita tetap nampak itu lazim. Nanti juga kita keluar daripada tidur nanti tetap juga kita dah ajar. Kita berada di mana pun mimpi kita, tetap kita rasakan sampai nak ke situ. Wah, itu kalau dah dapat tu maknanya sampai dalam mimpi pun kita rasakan Allah aja. Tu maknanya dah dalam kehidupan kita dah hanya dengan Allah itu. Sampai dalam mimpi pun Rasulullah tu gitu. Biar dalam mimpi pun Rasulullah betul-betul berkehidupan. Jadi dia buatkan tadi bila dia jaga tu macam mana dia dalam mimpi tadi. Macam apa yang dalam mimpi tu, itulah. Kita kan dalam mimpi tak boleh buat apa-apa. Betul? Jadi bila kita ingat kita mimpi, sebenarnya itulah. Bila Rasulullah beritahu, bila seorang tu mati barulah dia hidup. Baru dia rasa dia hidup. Tadi mimpi tadi, baru kita rasa sebenarnya itulah hidup. Sebab dalam mimpi tu kita tak ada daya upaya. Kan? Siapa yang bagi kita ke sana, ke sini tu? Siapa tu? Semua susunan dia, betul? Jadi bila kita bangun tidur, keluar. Duduk luar. Dia dah kemas tu. Duduk main kat luar. Sini ayam sini. Ada siapa pasang kan ni? Siapa pasang acik? Saya. Wih, pandainya. Jadi di situlah tadi tempat untuk kita merasakan yang dialah sebenar punya kita bermain dalam hidup kita, setiap hembusan-hembusan tu semua kita rasakan dia. Nanti bermainlah kita di dalam mimpi-mimpi kita, semua kita rasakan hanya dialah yang memperlakukan. Dia yang memperlakukan segala tindakan-tindakan kita, napas-napas kita, pemikiran kita, semua akan kita rasakan dia berlaku. Tak ada satu detik pun kita mahu ada merasa itu hak kita. Proses tu akan berlaku dalam kehidupan kita bila kita melaksanakan pengurusan tu, maknanya dialah yang menguruskan. Kita tak ada lagi fikir ni aku yang urus lah, ini kita tak ada lagi rasa kedirian kita. Kita dah tak rasa macam mana nak diolah kan. Saya ni bercakap ni tadi, saya tak dirasa macam saya yang bercakap. Dan idea yang datang ni semua apa daripada dia saya cakap. Saya tak mahu unsur-unsur daripada luar masuk dalam, ataupun daripada tadi saya set nak cakap apa tadi, saya kena kosongkan. Sebab apa? Kalaupun saya isi yang luar tadi, kan? Saya baca, saya tengok, lepas tu saya simpan. Sekejap lagi ni berterabur ni. Lagi jadi huru-hara. Sebab kita dah terbiasa gitu. Kita tak mau bersandar pada yang tu. Kita mau bersandar pada yang terkini, yang apa yang siang langsung dan disuruh. Tu. Jadi keluar perkataan kalimat Rabbi. Kalimat suci. Sebab kita tak, bukan saya cakap yang lain tak elok, itu bahagian masing-masing. Itu kalau ulama tu buat style tu, dia macam, bagi saya tak boleh. Jangan disuruh pula saya suruh apa-apa. Saya nanti kan lain tajuk saya pergi nanti. Saya tak boleh. Saya tetap kena tunggu apa yang nak diucapkan. Anzala ala abdihil kitabah walam yajam. Kita dah terbiasa amalan kita begitu. Bukan kata kita hebat, tak, kita punya cara begitu. Tak boleh nak tulis-tulis. Tengok ni apa nak itu bagi saya bukanlah saya cakap orang tak betul. Itu bagian dia lah. Bagian saya sini macam ni. Jangan suruh saya nanti kan. Walaupun ada buku depan, saya tak tahu nanti nak cakap apa. Sebab saya bergantung pada dia panggil tadi rasa yang dia tu datang, baru keluar perkataan. Kalau kita macam kita nak minta teh ais cincau, dia keluar teh ais cincau perkataan tu ke atau rasa dulu? Rasa sampai dulu. Jadi gitulah, rasa tu sampai dulu baru dia nampak macam rokim tu. Rokim ni macam
Lauh Mahfuz, tempat bertulis tu. Rokim ni. Dan surat Kahfi ada Rokim. Dia kata, Rokim ni tempat batu bertulis, bersurat, bertanda di Lauh Mahfuz. Maknanya kita tahu nanti apa nak disampaikan. Dia berbentuk Rokim ni, maknanya yang akan disampaikan oleh Allah tadi. Bila nampak tu papan tu tadi, dia pap, dia tulis, kita pun rasa, terus kita akan ucap. Jadi ini bab roh ni dia terlalu halus. Jadi kalau kita nak ceritakan, kita kena, Rasulullah kata kena baca ayat wa yas'alunaka 'anir roh qul roh min amri rabb. Dia amri rabb. Dia urusan Allah. Wa ma utitu mina ilmi ila, tidak dibagi ilmu kecuali sedih. Bukan Allah tu nak bagi sedikit, tapi orang yang nak kaji, belajar, nuntut bab ni sikit. Dan sikit kalau bagi Allah banyak. Tapi nak Allah nak bagi tahu gitulah. Orang yang nak kaji itu sikit. Jadi pengajian kita mengenal diri, mengenal Allah tu mana ada babit bab roh lah memang. Maka tu roh ni urusan Allah, kita tak mampu nak memikirkan dia. Tapi kalau dibagi kita, itu pun maknanya kita, kalau dibagi beginilah, rasa ni hari, katalah kita minum teh ais cincau sedap, besok belum tentu. Walaupun ni hari kita rasa sedap, besok nak lagi lah sedap. Tapi besoknya dia tak bagi rasa tu teh ais cincau, dia bagi air lain, rasa lain. Jadi itu kan rahsia Allah kan. Ke boleh kita minta besok pun nak teh ais cincau lah? Tak semestinya boleh. Kadang bertukar. Waktu yang kita nak minta tu, kita dah tak ada rasa keinginan dia bagi. Tu saya cakap tu semua kita jangan memikirkan sangat. Sebab itu semua rahsia Allah. Tak usah kita pening-pening kepala. Yang kita nak, kita sentiasa lebur dengan Allah. Kita merasakan ada Allah je. Itu cantik lah. Dan kita jaga sentiasa diri kita dengan Allah SWT. Kita praktiskan diri kita. Apa pun yang lain kita dapat tak membahagiakan. Yang kita bagi yang selalu dengan kita. Siapa selalu dengan kita? Hingga tak ada diri kita. Itu yang membahagiakan kita. Apa pun dia bagi macam mana punya, cuba kita ajar. Nikmat besar mana pun kita kena tukar. Dan kena bencana macam mana pun kita tetap, ya Allah, aku tak tahan ni ujian ni Allah. Tapi tolonglah bagi aku nak dengan Engkau je. Engkau lebih mustahak daripada ujian ni tak berat lagi sangat ya Allah. Bila aku lupa Engkau lagi azab lagi. Faham tak tuan? Bila kita lupa Allah tu lebih berat lagi daripada penyakit ataupun apa saja ujian yang menimpa kita. Ajar. Memang Allah bagi tu dia nak ajar kita macam mana dengan dia. Kita kalau Nabi-Nabi kita memang tak mampu lah. Dia punya tu anak dia suruh sembelih, Nabi Ibrahim. Suruh apa ni, tinggalkan anak dekat padang pasir. Ya Allah. Supaya dia yakin yang jaga anak dia dia tinggal kat padang pasir, dia tinggalkan. Ya Allah, kita tak mampu nak begitu. Jadi cukup kita sentiasa rasa dengan Allah. Allah akan bagi ikut apa yang kita mampu. Allah tak akan bagi yang kita tak mampu. Sangka baiklah. Walaupun kita kena ujian, ya Allah teruk ni ya Allah, tetap juga ya Allah, teruk macam mana pun Engkau tahu nak susun dia aku ya Allah. Tolonglah ya Allah, tetapkan, teguhkan hati aku dengan Engkau ya Allah. Aku bergoyang ni ya Allah. Tanpa Engkau bagi ya Allah keteguhan, aku tak mampu ya Allah. Kita menyeru kepada Allah sambil berkata, ini semua bagus ya Allah, aku tahu Engkau buat semua bagus ya Allah, tapi aku tak mampu ni, aku ni lemah ya Allah, tolong kukuhkan, beri kesabaran kepada aku untuk menghadapi ni ya Allah. Ujian lain aku boleh, itu semua Engkau yang teguhkan, termasuk apa saja pun ya Allah. Baik berunsur nikmat yang besar, aku takut juga dalam nikmat yang besar aku lupa. Kadang-kadang manusia bila kena ujian yang susah, dia boleh hadapi. Tapi bila kena ujian nikmat, banyak yang gagal. Sebab bila kita kena nikmat, kita mudah
Lupa. Allah dah bagi tahu sifat manusia ni suka gitu. Lagi ada apa? Dia suka ajula. Ajula ni maknanya suka apa? Tergesa-gesa. Bila dah dapat apa? Dapat susah je tergesa-gesa kita kelang kabut minta ya Allah selamat. Tergesa-gesa. Kelang kabut jadi. Macam semalam tu, kelang kabut gitu. Dia buat kelang kabut tergesa-gesa jadi. Tapi mujur hati kita sentiasa dengan dia ada bagi. Tak ada lagi jadi accident ke jadi apa. Nasi bawa 180 dia tekan. Tergesa-gesa tadi. Bila susah tu tergesa-gesa kita nak cepat. Bila nak hilangkan ya Allah ujian aku ni ya Allah. Tergesa-gesa gitu manusia. Tapi bila dapat senang tu. Kita tergesa-gesa lupa pada Allah pula. Kebanyakan manusia memang gitu. Ajulah tergesa-gesa. Apa? Jadi macam mana kita nak olahkan supaya diri kita sentiasa dengan Allah. Tergesa-gesa ke apa benda ke kita tetap dengan dia. Macam mana? Jadi benda ni kalau kita tak train kat abang, benda ni kalau kita tak ajar diri kita ni, kalau kita tak ajar, dia memang Allah takkan. Sebab Allah dah kata fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Siapa yang bersusah supaya nakkan pada Allah, pasti Allah bagi dalam susah tu senang. Bukan selepas susah, kan berapa kali saya cakap dah. Tapi naklah kepada Allah. Tapi kalau kau bersusah supaya tak kepada Allah, kau takkan dapat kesenangan, minta maaf lah. Itu tak sesuai dengan ayat tu. Ayat tu untuk menuju kepada Allah, nakkan kepada Allah. Susah tu, dalam susah tu Allah bagi senang. Dapat inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Macam mana kita nak olahkan lagi? Apa? Tu. Macam mana kita nak olahkan supaya diri kita selalu dengan Allah? Tahu tak diri masing-masing maknanya? Abang lagi-lagi orang hafiz Quran, orang menghafal Al-Quran, lagi mudah dia dengan Allah tadi. Kita dah, Allah dah bagi kita hafal Quran. Kelebihan tu tadi supaya kita boleh tetap dengan, kita tak ada sombong, akhlak kita baik. Semalam ajar ada adab semalam kan, cerita Ipan kan? Cerita ada adab kan? Tu. Ni hari kita bukakan, kita pecahkan lagi bab bagaimana nak merasakan betul-betul Allah tu tadi. Apa saja pun, susah ke senang ke, kita tak duduk kat situ. Maknanya kita dapat senang tapi kita tak duduk situ lah. Kita duduk tadi, siapa yang bagi senang? Maknanya kita lebih duduk dengan irji'ilah. Dan susah tu tadi, kita kena susah, kita tak duduk kat susah tu. Kita duduk kat ya Allah, yang bagi susah tadi Engkau. Kalau aku lupa, lebih susah lagi daripada kalau kita dapat olahkan benda ni dalam kehidupan kita, maknanya kita ni dah mendapat kemenangan dah. Allah Ta'ala kata. Sebab senang pun datang, kita tetap Allah, susah pun datang, tetap kita dah ajar diri kita daripada train daripada fa inna ma'al usri yusran, dalam susah tu kita ingat Allah. Senang tu datang, kita tetap juga rasakan itu senang daripada Allah juga. Jangan kita berhenti kepada kesenangan tu. Tapi kepada siapa yang memberi kesenangan tu. Bahagia hidup kita. Di dunia lagi kita dah merasakan Allah. Datang ujian ni kita bergoyang juga, tapi sebenarnya Allah bagi ujian tu untuk naikkan taraf kita. Terus berjalan kita bersama dengan keabadian. Keabadian tu apa? Abadi abadan. Berterusan hidup dengan yang abadi abadan tu. Yang tak akan pernah Allah tak pernah akan hidup abadi selama-lamanya. Jadi kita duduk kat yang abadi. Bukan duduk kepada yang lain ni, semua akan kulluman alaiha, semua akan binasa. Tapi yang tetap kekal abadi, wayab kau yang tetap. Wajahu, kita duduklah Rabbika, Tuhan yang memiliki agungan dan kemuliaan. Tu. Tengok pan jadi gitu. Kita olahkanlah diri kita supaya tetap dengan Allah.
Saya ulang banyak kali banyak ayat surah Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu. Dan Allah Taala kata janganlah engkau hendaklah engkau tetap dengan Allah rasakan dan ikut sistem-sistem Allah nanti. Kemudian ayat sebelum tu Allah Taala kata maknanya Allah suruh kita jangan ada lagi bersandarkan kepada selain Allah SWT. Maknanya jangan lagi kita nak bersandar pada diri kita sendiri maknanya. Selalunya kita tak sedar bila tak belajar benda ni, Ifan. Bila kita tak belajar benda ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni, kita akan mengolahkan ikut hawa nafsu. Hawa nafsu syahwat kita. Kita akan olahkan sendiri. Kita akan meletakkan seolah-olah diri kita ini kita yang kontrol. Padahal kalimah yang kita pegang la ilaha illallah. Tak ada kita. La pakaian kita adalah tidak ada. Jadi bila kita rasa ada kan dah lari daripada konsep yang kita sebut la ilaha illallah tadi. Jadi kita mempermain-mainkan ayat-ayat Allah. Sama juga. Perbezaan dia tadi. Perbezaannya kita mengetahui la ilaha illallah dengan kita mengimani. Imani. Meyakini. Imani, meyakini. Kan lain. Kalau orang tu mengetahui, macam mana Irfan? Kalau dia mengetahui la ilaha illallah, dia sekadar menyebut la ilaha illallah. Iblis pun datang jumpa Nabi Isa. Pernah dengar cerita? Nabi Isa ni didatangi oleh iblis. Tahu Fan? Lepas tu pernah ni Ifan iblis tu tanya pada Nabi Isa. Contohlah. Ifan nak jadi iblis ke nak jadi Nabi Isa? Ya, Abah jadi iblis, Ifan jadi Nabi Isa, boleh? Contohnya gitu. Abah jadi iblis, ya? Abah pun tanya, Ifan, sebutlah la ilaha illallah. Ifan sebut tak? Kenapa Ifan tak nak sebut? Iblis tu sebut la ilaha illallah. Sebab iblis yang suruh. Oh, pandai dia. Sebab apa? Ifan dah yakin. Tak payah lagi nak sebut la ilaha illallah. Kan? Jadi Nabi Isa gitu. Iblis datang jumpa Nabi Isa. Nabi Isa, sebutlah la ilaha illallah. Nabi Isa kata, aku takkan sebut la ilaha illallah sebab aku dah mengimaninya. Aku dah meyakini dia. Jadi aku tak nak aku sebut tu daripada perkataan kau. Tapi dah aku mengimaninya. Oh, bijak Nabi Isa. Dia tahu orang yang sekadar mengetahui dengan orang yang mengimani lain. Jadi kita belajar ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni, kita mengimani, meyakini. Sentiasa kita dah merasakan maknanya. Kita sebut sekali, kita pegang sampai bila-bila la ilaha illallah. Iaitu kita tak merasa ada diri kita. Panjang hari-hari hidup kita, kita rasakan dia semua. Berlaku ke sana ke sini, nafas kita turun naik, semua kita rasakan dia yang penglihatan kita ke mana, pemikiran kita ke mana, kita rasakan dia yang bawa. Dia yang susun tu mengimani. Kalau orang mengetahui sekadar dia sebut je lah. Tapi dia tak imani, lain. Darjat dia lain. Mengimani ni orang-orang yang ya ayyuhallazina innal ladzina amanu, tu semua bukan main-main. Tapi kita bila sebut innal ladzina amanu, kita rasa kita orang beriman. Padahal kita belum lagi peringkat mengimani. Kita peringkat mau mengetahui saja. Kita dah terpanggil seolah kita orang beriman yang Allah panggil dalam tu. Belum. Salah pasang kita. Bukan saya cakap orang di sini. Maknanya kita kena faham sendiri. Kena mengimani, bukan mengetahui. Mengetahui belum tentu mengimani. Kalau mengetahui, ya iblis pun mengetahui. Semua macam-macam ilmu dia. Si iblis. Daripada zaman Nabi Adam sampai kita sekarang, macam-macam ilmu dia. Dia tahu nak sesatkan orang ni, nak pengaruh orang ni.
Dia tahu kemampuan orang ni. Tapi kalau orang yang dia kenal diri, kenal Allah, hamba Allah yang sejati, dia tidak mampu. Macam Nabi Isa contoh, dia suruh Nabi Isa, ikutlah sebutan aku. Aku dah mengimani, meyakini. Kalau aku sebut pun bukan sebab aku ikut engkau, tapi dah memang aku mengimani. Ini keyakinanku kepada Allah. Bukan sebab engkau suruh aku sebut, tak. Itu. Ada satu ulama tu nak digantung nanti. Apa permintaan kau, orang tu kata. Sekarang ni kau nak digantung. Engkau mengucap 2 kalimah syahadat. Dia kata, aku dah mengimani. Mengapa engkau suruh aku mengucapkan syahadat? Nak digantung ni. Dia boleh cakap lagi. Aku dah meyakini Allah SWT, kau suruh aku mengucap apa? Yelah ni kau nak mati dah ni. Tak payah. Aku dah mengimani. Dia tak faham lagi, dia suruh sebut lah. Tu nampak. Kan beza kan. Orang mengimani tu dia merasakan dah tak ada diri dia. Dia rasakan iman. Dia yakin Allah yang ada dalam hidup dia. Bukan dia tak ada hidup. Itu imani. Itu meyakini. Tadi kau sebut la ilaha illallah beratus ribu, 70 tahun. Kan? Tu. Allah sebut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kau tak kenal dia. Kau ada sekadar sebut. Nanti bila apa? Kau kenal tak Allah? Kenal tak Tuhan? Kenal. Itu kau sebut nama. Tapi kau tak kenal apa tu zat, sifat, asma'. Kau sebut nama asma' ada. Kau belum kenal. Macam kau kenal Aziz saja. Kau tak tahu tubuh dia macam mana, sifat dia, perangai dia macam mana, kau tak tahu. Maknanya kau tak kenal. Kau kena tahu nama. Tak jelas lagi. Belum lagi dapat peringkat imani. Innal ladzina amanu. Maka tu Allah Ta'ala kata, ya ayyuhal ladzina amanu. Dia panggilan orang beriman ni memang Allah yang selalu panggil untuk buat kerja-kerja ibadah, suruh selawat, suruh buat benda-benda yang Allah Ta'ala suruh, ya. Yang mengarahkan kepada tambahan iman yang dah ada, memang ditambah lagi, diisi lagi. Memang seronok orang yang beriman kepada Allah ni, mengimani betul-betul pada Allah ni, memang dia tunggu arahan apa, dia bersedia nak buat. Apa pun nak berlaku semua, dia bersedia untuk terima baik atau buruk apa yang akan berlaku. Orang beriman ni dia akan sentiasa teguh hati dia, diteguhkan oleh Allah SWT. Dia bawa diri dia kepada mana pun dia pergi, akan berlaku diri dia sentiasa dengan tak ada diri kita. Dia ajar diri di mana dia duduk, di dalam hutan ke, duduk di dalam gua ke, duduk ramai-ramai ke, bersendirian ke, di dalam aman ramai-ramai pun dia tetap juga dengan Allah juga. Dia seorang-seorang pun dia tetap dengan Allah. Dia rasakan Allah tu lebih. Dia kena ujian macam mana pun dia tetap merasakan makna, ya Allah, ujian ni tak berat, jangan lupa pada Engkau lagi. Ya Allah, tolong ya Allah, hati aku nak mula dah bergoyang, nak tolong kukuhkan aku ya Allah. Aku tak nak sampai aku lupa Engkau tu, mesti aku nak tetap dengan Kau ya Allah. Tolong ya Allah. Dia menjerit. Ujian demi ujian datang, dia menjerit, ya Allah. Aku dah kebingungan ya Allah. Aku tak ada daya upaya, Allah. Tolong ya Allah. Tolong. Dia sampai tahapan Allah nak bagi situ, sampai dinding tauhid, hanya dia tahu Allah je boleh tolong. Dia tak nampak dah ayat-ayat lain, orang lain boleh tolong waktu tu. Dia hanya betul-betul sentiasa diri dia dengan Allah. Tawakal tu Allah, dia tak nampak. Walaupun orang nak bagi pertolongan apa, dia tak nampak. Dia rasa Allah. Orang yakin kau ni kau ni aku akan yakin kau. Tak, dia tetap yakin dia kepada Allah. Dia ngangguk juga, tapi dia tetap meyakini, mengimani Allah. Bukan sekadar cakap macam apa orang-orang apa ni, sifat-sifat batil. Dia sekadar cakap, tapi dalamnya tidak mengimani. Dia hanya sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia tak mengimani. Kalau dia imani, dia sebut tadi, bergetar hati dia, asyik dan rindu kepada Allah. Lagi disebut nama Allah, lagi rasa bergetar, takut dan rindu. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat. Al-Anfal, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya orang yang betul-betul mukmin, bila disebutkan nama Allah dalam hati saja, bergetar, takut dan rindu. Takut yang rindu. Dua tu. Takut dan rindu.
Takutnya tadi dia lupa kepada Allah, ada rasa kedirian. Rindunya bila tenggelam dia hanya asyik. Keadaan zat Allah, sifat Allah tu sentiasa asyik asyik waktu tu belum ada apa-apa. Tu keadaan Allah yang awal tanpa permulaan. Allah tu keadaan dia asyik dengan diri dia sendiri, cukup sempurna sampai bila sampai akhir, sampai dia keadaan Allah semua lagi sentiasa. Dan Allah tak ada rasa, maknanya Allah nak ceritakan Allah tu murka, dia cerita, Allah cerita dia murka. Tapi Allah tu tidak gitu. Allah tu rahmat Allah tu terlalu luas, dan murka dia tu jauh. Allah tak bagi tahu. Maka itu kita tadi ni bila Allah tu dalam perasaan kasih sayang, Rahman dan Rahim, dia menyuruh kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Dalam perasaan kasih sayang, engkau sembahlah aku. Dalam perasaan Allah kasih Rahman dan disuruh kita sembah. Tapi kalau di perasaan Qahar, Jabar, Muntaqimun, ketegasan, sembah aku, takut tak kita nak? Tapi Allah tak gitu. Allah suruh kita dalam keadaan kasih Rahman dan Rahim, sembahlah aku apa. Dia tunjukkan watak rahmat Allah Ta'ala, dan dia tak suruh kita dalam keadaan murka dia. Tu keadaan marah tu jauh. Jadi kita ni beribadah pada Allah dengan kasih sayang lah, sebab dia suruh tu kita, kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'u yuhibbukumullah. Siapa yang ingin dicintai oleh aku, ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Dia asal-asal cinta. Itu tadi. Maka itu kita beruntung. Kalau yang lain-lain mungkin malaikat diarahkan dengan watak ketegasan Allah. Malaikat engkau gini mungkin dalam keadaan gitu. Tapi manusia ni dalam keadaan Rahman dan Rahim. Maka tu dia serulah Ar-Rahman dalam Quran. Kita ada dengar baca-bacaan ni kan. Serulah Allah dan juga dia seru Allah tu bentuk sifat asma dia, iaitu pemurah. Sebab Allah tu dia pemurahnya tadi, jadilah Nur Muhammad, kasih sayang, Rahman dan Rahim dia tadi. Berasyik diri dia terjadilah kita. Berasyik. Allah tu asalnya gitu. Kenapa? Tak ada apa pun nak digelakkan, nak gelak. Yang pada cakap semalam bab adab kan. Jadi apa-apa ada soalan anak-anak abah. Kalau tak ada soalan, lambat sikit lah nak kena turun. Kalau ada soalan boleh cepat turun. Jadi berapa kalikah kita merasakan betul-betul kelazatan, keasyikan dengan Allah? Berapa waktu? 5 minit, 10 minit, 3 minit, ataupun kita tak dapat rasa macam mana seronok dengan Allah. Punya hidup kita dah berapa tahun ni? Abang dah berapa tahun hidup bang? 15 tahun. Majid 12. Irfan berapa tahun? 10. Bilakah kita rasa betul-betul asyik dengan Allah? Jangan tipu. Atau tak ada cakap tak ada. Dapat, yelah macam mana rasa keasyikan dengan Allah. Benda ni kita kena benar. Saya cakap tadi, kalau kita makan nasi, kita fikirkan tadi macam mana dia nak tumbuh tu 4 bulan, 5 bulan untuk jadi Allah tumbuh kan. Kita makan tu dah siap dah macam tu depan mata kita. Rezeki tu dah depan mata kita kan. Tapi kalau kita tak olah kan, kita tak dapat macam mana nilai nak. Allah tu dia kata amsalalin, dijadikan perumpamaan untuk manusia banyak, supaya kita dapat ambil nur dia. Bila perumpamaan Allah jadikan, bila kita faham, jadi nur lah. Nur dia akan sampai kepada Allah. Tapi perumpamaan Allah jadikan tadi, kita makan, kita tak kaji, yang kita terus sodok je, kita tak hargai. Ada orang tak dapat makan, gitu juga serupa dengan Allah Ta'ala. Kita hanya sebut nama Allah tu untuk kepentingan.
Kepentingan apa? Kita rasa nanti kalau sebut nama Allah, aku dapat ganjaran. Aku dapat ni pahala dia sebut nama Allah. Maknanya gini. Kan? Kita tak betul-betul sebut nama Allah tu, sebenarnya dialah yang menyebut diri. Dia yang memuji diri. Engkau yang tahu memuji diri engkau, ya Allah. Dan aku menyebut ni sebenarnya bukan aku, sebenarnya engkau lah yang menyebut diri engkau. Itu keasyikan. Itu keasyik. Itu yang manis tiada tauhid kan, apa saja pun. Ayat-ayat yang kita baca kita tahu tauhid kan. Makanan, minuman, apa semua kehidupan kita tahu tauhid kan. Itu memang disuruh. Rasulullah memang mengajar tauhid aja, mengesahkan Allah. Itu memang wajib atau wajib penting mengenal diri, mengenal Allah. Tauhid tu pentingnya tadi. Baru kita berdiri, duduk, baring, keadaan apa kita nak tahu, nak dia je rasakan tauhid ni rasakan dia je. Qul huwallahu, dia je. Bukan kita yang sebut dah sampai dah kita diri kita dah lupa. Memang tak ada pun. Tapi bila kita tak belajar benda ni, kita rasa ada kita. Kita tak boleh nak buang sebab kita dah nak upah. Nak upah tu dah ada diri dia tu. Bukan semata-mata sebut nama Allah tu rasakan Allah lah menyebut diri dia. Tu yang paling best. Itu matlamat utama. Itu namanya tahu la ilaha illallah. Kalau rasa aku yang puji engkau ya Allah, belum lagi. Ni hendakkan sesuatu lagi. Tapi kalau kita rasa bukan aku yang puji engkau, sebenarnya engkau lah yang mengesahkan diri engkau ya Allah. Itu tadi. Macam Rasulullah SAW bagi tahu. Rasulullah SAW bagi tahu, engkau lah ya Allah. Bukan aku yang maknanya memuji engkau, tetapi sesungguhnya engkau lah yang memuji diri engkau. Rasulullah tengah puji, tengah asyik tadi. Dia cakap gitu. Baru dia bertambah asyik dengan bertambah. Ini yang kita nak dapatkan, kemanisan ni tadi. Anak-anak abah pun mesti dapatkan. Ingon betul-betul sungguh-sungguh. Kita nak rasakan kelazatan hanya dengan Allah. Itulah matlamat dia tadi. Bila dah capai kepada kelazatan sebenar-benar dengan Allah, Allah yang akan meleburkan kita, itulah dia. Sampai ke dinding tu tadi, Allah yang sendiri leburkan. Tu. Allah dah bagi cara-cara je. Perumpamaan ni kita sampaikan ke perumpamaan tu kepada Nur tu yang akan Allah Ta'ala kata kenderaan untuk sampai kepada aku. Dialah yang leburkan kita dalam Nur tadi. Maka tak adalah rasa diri kita. Itulah yang manis. Tiada pahit. Tiada pahit. Jaga tu ialah. Kita dah dapat dah tu. Jaga tu. Jadi bila orang dapat, dia akan lebih titik berat kat situ. Rasulullah, para Nabi memang pakar bab tu. Untuk meleburkan diri dia tu memang. Sampai 4-5 tahun, 7-8 tahun dia tak sedar lagi dada diri dia. Daripada start dia kenal tu sampai bila-bila dia tak pernah ada rasa diri dia dah. Punya pakar dia orang ni. Buat leburkan diri dengan lautan tauhid tadi. Tu. Subhanallah. Jadi kita, para wali-wali Allah tu menunjukkan pengganti kepada orang yang betul-betul pada wali Allah, dia tak ada kerisauan, dia tak ada apa dah. Apa pun dia tetap dengan Allah. Jadi keadaan dia sentiasa tak ada kedirian dia. Jadi kita dah pengakhir zaman, penghujung zaman ni, kita tak kenal orang-orang macam ni dah. Sebab mata pelajaran kita adalah mata pelajaran nakkan keuntungan ganjaran. Keuntungan ganjaran tu sampai kita dah lupa siapa yang bagi ganjaran tu. Yang tukang bagi ganjaran tu lebih penting ke atau yang ganjaran tu penting? Syurga tu penting ke atau yang pemilik syurga tu penting? Dan Allah ajar kita tadi tu, syurga tu hak kita. Kita ni hak siapa? Allah. Jadi kalau kita dah memang hak kita pergi kejar, memang benda tu lari lah. Bodohlah kita. Tapi kita sebenar-benarnya hak Allah. Kita kepunyaan Allah. Kita harus kepada Allah, bukan kepada tu. Memang dia tunjukkan syurga, tapi itu memang kau punya. Syarat dia kau mesti gitu. Tapi tidak kita nampak tu, Allah tu kita tinggalkan. Itu kata syirik tu, kata cakap. Bukan saya cakap syurga tu tak betul. Tapi bukan tu tujuan Allah jadikan syurga. Allah tunjukkan supaya itu kita tahu nikmatnya. Sebenarnya nikmat yang ada pada syurga tu hanya 1% dia daripada aku. Kalau orang kau bijak, kau faham maksud dia, maknanya kau akan nakkan kepada Allah.
Itu lebih nikmat lagi daripada syurga dan seisi-isinya. Jauh. Sebab tu pencipta syurga dengan syurga, tentulah pencipta dia lebih best lagi. Betul? Lebih nikmat lagi. Itu yang kita nak faham tu sekarang ni. Susahlah kalau kita cakap dengan orang-orang yang masih lagi bersandar kepada keuntungan ganjaran. Sampai solat pun dalam dia, Bismillahirrahmanirrahim, apa aku dapat ganjaran Allah bagi aku. Sampaikan dalam solat pun kita tak rasa bermunajat dengan Allah dah. Sebab kita dah terlampau sangat taksub kepada ganjaran, kesyirikan tadi. Berhala-berhala berbentuk upah-upah tadi. Kita tak sedar. Kita dah menyembah pada upah atau ganjaran. Bukan saya cakap ganjaran upah tu tak ada. Tapi bukan itu ahli tujunya. Ahli tuju dia amanu, meyakini Allah. Bukan. Itu dah memang Allah janjikan. Memang itu tak ada mungkin janji. Tapi Allah tu dulu nombor satu. Innal ladzina amanu, beriman, mengiman anak aku betul-betul hingga tak ada diri kau. Wa amilus solihah, barulah lakukan amalan soleh. Barulah kanat lahum jannah nombor 3. Tapi kalau kita terus buat ibadah, kita nampak jannah. Allah tu kita nampak rugi, manusia serugi-rugi. Dia akan menyesal masuk dalam keadaan dia tak dapat jumpa Allah. Kita tak nak gitu. Yang mustahaknya kita dapat jumpa Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan Orang siapa nak perjumpaan dia dengan Allah, hendak lakukan amal soleh. Itu apa amal soleh tu? Merasakan ada Allah saja, itulah amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih, dan dia tak mensekutukan Allah. Orang amal soleh ni tak, dia rasakan dia boleh buat ibadah tu sebab Allah. Tak ada lagi kedirian dia. Berdiri, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, itu semua dia rasakan semua perbuatan Allah semua. Yang puji-puji tu Allah memuji dia. Dia tak ada lari tajuk. Dia jaga benda. Kehidupan dia adalah kehidupan dengan Allah betul-betul. Bukan diri dia punya kehidupan. Tapi kehidupan dia disusun oleh Allah. Jadi dia nak ke mana dia sentiasa dengan Allah yang bawa ke sana, Allah ke sini, bawa ke sana. Jadi dia apa yang nak berlaku semua dia nampak tu semua Allah Taala punya perbuatan Allah dia nampak. Jadi dalam diri dia memandang kepada mata batin dia, mata yang sangat halus yang Allah bagi tu, dia memandang keabadian. Iaitu tu lebih mustahak. Yang lain binasa dia kata. Keabadian tu Allah tadi. Dia dah duduk. Dan mata yang zahir ni dia memandang semua, dia nampak perbuatan-perbuatan Allah. Subhanallah. Dalam dia dah dengan Allah. Tauhid aja. Dan mata dia memandang semua, dia nampak semua Allah Ta'ala punya tacap, susunan semua. Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, Iblis semua dia nampak semua kekuasaan Allah yang menggerakkan macam wayang kulit semua. Allah yang gerakkan, dia nampak semua. Matahari, bulan, semua dia nampak Allah. Subhanallah. Itulah rahsia-rahsia yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Kita cakap memang senang, tapi kalau kita dah bercakap ni, kita akan, Allah Ta'ala akan bagi kekuatan. Bila kita dah cakap, kita dengar, sami'na, kita akan dibagi Allah wa ata'. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat insyaAllah. Sekian. Maghrib naik Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala sentiasa memanggil kita duduk di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan mengesakan Allah sahaja. Tak ada yang lain, tak ada lari tajuk, tetap hala tuju je, tetap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang dimuzakarahkan tadi, kita melihat kepada kehidupan harian lah yang paling senang untuk pendengar-pendengar YouTube ni. Mungkin yang baru melihat ke ataupun dah lama melihat pun, kita sama-sama memberi pandangan, perkongsian, iaitu kalau dalam kehidupan harian ni yang paling dekat iaitu sedang kita menaiki kereta, memandu kereta. Jadi bila kita difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kereta tu pun
kita dah menyatakan bahawa mula-mula kita nampak besi dalam kereta. Dalam kereta ni kita dah ingat dah, cermin ni diperbuat daripada apa, tayar diperbuat apa, petrol tu datang daripada mana. Jadi termasuklah subhanallazi asra, Maha suci Allah yang memperjalankan. Termasuklah kita pergi mana-mana. Jadi terbayang-bayang saya tadi pada hari ini, sebelum hari ini tu maknanya tahun-tahun lepas kan, tahun-tahun sebelum Covid ke apa ke kan, tahun 2001 ke 2000 berapa ke, kereta saya ni sentiasa saya memandu tapi dalam keadaan tidak faham kan. Kita rasa kereta tu yang bawa kita kan, kita pula yang memandu. Tapi apabila difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rupanya tak ada kita, dia yang bawa. Subhanallazi asra bi amrihi lailan minal masjidil haram. Begitulah olahan daripada ayat daripada surah Al-Isra tu. Jadi Allah sentiasa menyatakan bahawa apa yang kau buat semua mengesahkan aku lah sebenarnya. Itu dia maknanya yang lebih kita faham. Jadi kita ni kena amalkan apa yang kita nampak sebenarnya. Senang nak mudah jalan ceritanya. Apa yang kita nampak, yang kita buat ni semua, tak ada gerak kita, tak ada apa semua, tak ada. La tataharaku zahratan illa biiznillah, tidak bergerak walau sebesar zarah melainkan dengan izin Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali di Majelis Agung Allah Subhanahu Wa Taala dan Majelis Nur Zat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berbagai macam-macam makhluk Allah yang telah diciptakan, berbagai macam-macam nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada makhluk-makhluknya. Tiada tujuan lain hanya untuk mengesahkan Allah saja. Karena semakin hamba itu nakkan Allah, semakin pula Allah itu mendekati dia. Macam saya tadi ini, alhamdulillah, tak ada rasa, tak ada apa, macam tak nampak, tak tengok jam, tak tengok apapun, rasa macam nak pulang saja ni. Apa pula ni? Tak tahu-tahu tengok telefon, iya tengok, astagfirullahaladzim. Masya Allah, rasa nak kan macam ada, memang ada macam mana ya, rasa tu nak sampai itu ada jembalik, ada macam mana nak ucapkan itu, macam mana susah nak luangkan dalam kata-kata itu, kata-kata tak tahu macam mana. Tapi rasa memang alhamdulillah sampai dulu memang, alhamdulillah. Lepas itu terus balik, alhamdulillah masih sempat, walaupun terlambat sikit-sikit, alhamdulillah Allah masih bagi kesempatan. Alhamdulillah alamin. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita pada Allah. Kalau kita ni tak dibagikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hikmah, tak dibagikan kita tadi kebijaksanaan, kita tak akan dapat mengolah untuk kita tenggelam kepada Allah. Jadi kita tenggelam atas hikmah yang Allah bagi untuk kita dapat olahkan kebijaksanaan tu daripada Allah hingga kita dapat sampai kepada tujuannya. Itu tadi subhanallazi tadi, itulah berbentuk hikmah tu tadi yang kita faham, dialah yang memperjalankan. Tapi kalau tak ada hikmah tu tadi, sampai bila kita bawa kereta, kita rasa macam kita yang bawa. Tapi macam mana kita boleh, itu semua daripada Allah, hikmah yang kebijaksanaan Allah bagi pada kita. Jadi kita dapat olah, bukan kita. Tapi sebenarnya hikmah Allah tu yang mengolahkan. Jadi kita faham. Jadi apa yang ada pada kita tu? Abuk pun tak ada. Abuk pun saya ada lagi. Abuk pun maknanya tak ada apa. Semua 100%
Jadi mengapa lagi kita nak ada rasakan kedirian kita? Jadi itulah bila kita dah belajar ni, kita akan bertambah mantap. Itu semua hikmah-hikmah yang kebijaksanaan Allah masuk. Kata Rasulullah SAW bagi tahu pada sahabat dia, walaupun zaman tu banyak orang ulama-ulama bagi fatwa, tapi engkau, wahai sahabatku, maknanya ajarkan supaya fatwa tu pada diri orang yang dah kenal diri, yang ada qalbun. Orang yang ada qalbu, baik hatinya itu baik, itulah orang yang mengenal diri, mengenal Allah. Dia ada qalbun. Jadi tanyalah, di situlah tempat kau bertanya, qalbun tu tadi, di situ yang tempat qarib, dekatnya dengan Allah, dan lebih dekat lagi di situ. Kalau oleh kata belah diri kita, tak ada hati, jantung ada. Tapi orang mengenal diri, mengenal Allah, dia ada macam satu qalbun special, suci, tempat suci. Dia macam belon, dia besar, dia jadi. Tapi bila potong benda tu, kita tak nampak, hati tak ada. Dia kata qalbu mukmin Ka'batullah, kata Rasulullah kata. Hati orang mukmin tu rumah tempat Allah nak mencurahkan. Maknanya rumah Allah. Qalbu mukmin Ka'batul qalbu mukmin. Tapi kalau bukan qalbu bukan mukmin, orang yang ni dia tak terpanggil. Sebab orang mukmin aja yang betul-betul disebutkan nama Allah bergetar, dia dah ada tempat maqam dia special. Jadi maqam tu Nabi kata ada segumpal daging. Kalau baik semua. Apa tu? Itulah qalbun. Tapi bahasa kita panggil hati. Sebenarnya dalam segi doktor pakar, dia belah hati tak ada, dia jantung. Tapi dia ada tersembunyi pada orang yang ada taraf mukmin, dia automatik dia ada dalam diri dia. Qalbun. Baiklah semua. Dia jaga situ. Qalbun yang kenal diri, kenal Allah. Bila dia kenal diri, kenal Allah, binasa dia tak ada dah. Barulah ada benda tu. Hidup benda qalbun tadi. Sebab dia dah kenal diri, kenal Allah, dia tak ada. Yang ada hanya itu tadi. Qalbun, dalam qalbun tu tak lain ada, dia panggil sirrullah. Rahsia Allah. Hidup rahsia Allah terang, dia menjulu, jadi semua jadi baik. Dia sentuh pada roh, sentuh pada hati, sentuh pada nyawa, sentuh pada tubuh, jadi baik semua. Semua berzikir darah dia semua. Bawa ayat-ayat Quran semua dia hidupkan semua, kalimat-kalimat Rabbi. Lebur diri dia. Tak ada. Di situlah maknanya kita nak pegang betul-betul. Ya. Maknanya qalbun kita ni adalah mesti qalbun yang kenal diri, kenal Allah. Baru disebut yang Nabi kata tadi, bila baiklah semuanya. Bila kita tak kenal Allah, tak kenal diri, qalbun juga, tapi rosak. Dia jadi rosak, binasa. Apa? Sebab kedirian tu ada. Bila belajar kedirian tu tak ada, dia hidup lah. Kan Nabi kata manusia kebanyakan dia bila dia mati baru dia berkehidupan yang betul. Menyesalnya tadi kebanyakan. Tapi beruntung orang yang dapat rahmat Allah, di dunia lagi dia merasakan berada di akhirat. Dijadikan dunia dia sebagai akhirat. Di dunia dia dirasakan dia dengan Allah. Beruntung lah. Tapi kalau kat dunia kau rasa kau ada kedua kat dunia, rugilah kau. Sebab Allah akan bagi juga apa yang kau nak ke dunia. Tapi tempat kesudahan dia tempat azab. Tapi kau nakkan akhirat, Allah juga kat dunia ni kau buat, Allah akan bagi juga. Dan tempat kau adalah di sisi Allah. Allah bagi juga. Dua-dua kau nak, Allah bagi. Tapi beruntunglah orang yang nakkan Allah Ta'ala ke dunia. Dia jadikan dunia sebagai akhir. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat tu lebih baik, Allah tu lebih baik daripada bila-bila pun. Sekarang ni ke apa. Jadi kita beruntung. Siapa pendengar YouTube ni beruntung, terus pegang insya-Allah. Allah saja. Akhirat tu lebih. Jadikan dunia ni sebagai akhirat. Jangan jadikan dunia ni nanti kita nak mati baru permulaan akhirat. Jangan. Sekarang ni kita perhitungkan kita berada di padang mahsyar. Kita berada di titian sirat. Kita berada di dalam katakan buku tu. Kita rasakan kita berada, kalau lupa Allah, kita berada dalam azab. Lebih azab. Kita rasakan di dunia lagi kita dah jadikan akhirat. Dunia kita dah jadikan akhirat dalam undang-undang kita. Lupa pada Allah, kita rasa kita dah kena
belitan iblis kita dah kena azab Allah Ta'ala. Di dunia lagi kita hukum. Di dunia lagi kitab kita selesaikan. Sebelum nanti iqra' kitabah kafa bin nafsika yauma alaika. Sebelum nanti dihisap, bagi kita kitab masing-masing, kita selesaikan kat sini. Maka kitab kita nanti dibuka, cahaya je tinggal. Tulisan-tulisan cahaya dia bagi juga, tapi tulisan cahaya sebab kita dah selesaikan di sini. Tak ada kedirian kita. Nak tulis apa? Tulis dengan cahaya lah. Tulis juga tapi dengan cahaya. Buka cahaya tak ada apa. Sebab tak ada kedirian kita. Itu yang seselamat-selamatnya berada dalam benteng la ilaha il, tak ada kita. Sepanjang detik saat kita tak dapat ditulis. Tulis pun dengan cahaya. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita sama-sama minta maaf dan terima kasih banyak perhatian penonton-penonton semua. Mudah-mudahan bawa lah dalam kita. Yakin lah daripada Allah semua ni, bukan daripada saya. InsyaAllah terus pakai gunakan dalam kehidupan kita. Jaga betul-betul ya. InsyaAllah sentiasa Allah akan tunjukkan lagi banyak dia Allah Ta'ala punya. Bila kita nakkan kepada Allah, kita amalkan apa yang kita dah tahu, Allah akan tambah lagi direct langsung di sisi Allah. Tapi kalau kita tak amalkan, Allah tak mau tambahkan lagi. Kalau kita amalkan, Allah bagi tambah. Untungnya kita rasa kedekatan hingga lebur diri kita. Manis dah bagi. Tak jemu kita, daim terus dia bagi. Dia teguhkan lagi, teguhkan nanti kita. Setelah keteguhan dia dah bagi, dia tambah lagi keteguhan. Kita setelah kita minta dipelihara kita, dia pelihara lagi kita. Dia sayangi kita lagi. Dia lindungi kita dengan rahmat lagi. Sebab kita nak dia. Kita menghampiri dia sejengkal, sehasta dia lebih. Kita datang berjalan, berlari dia. Allah Ta'ala kata. Kita berlari juga sepantang kilat, Allah peluk lagi sayang pada kita. Subhanallah. Jadi apa saja kita rasa kita cinta pada Allah, sebenarnya dia yang bagi kita rasa cinta. Apa pun dia bagi kita tadi boleh olah, sebenarnya dia adalah hikmah dia yang masuk dalam diri kita. Jadi tak ada apa kita. Itulah kita katakan tenggelam dalam lautan zat, lautan tauhid yang sebenarnya. Hingga kita dah tenggelam dalam lautan ni, kita tak nampak lain. Semua lautan tu tauhid memang. Kita dah tenggelam dalam. Jadi dia yang tangan kekuasaan dia yang menenggelamkan kita, bukan kita yang. InsyaAllah mudah-mudahan itu. Mohon kekurangan dalam menyampaikan relasi kedirian. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.